Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan ke channel Ustazah Azimah. Jom belajar PQS. Di dalam siri pelajaran kita pada hari ini, kita akan mempelajari pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah, silibus tingkatan 5, bidang Aqidah, mata pelajaran yang ke-24, tajuknya ialah Af'alullah dan Af'alul Ibad. Anak-anak bolehlah rujuk di dalam buku teks muka surat 209 hingga 216. Jom mengembara bersama saya di dalam dunia ilmu. Sebagai mukaddimah kepada pelajaran kita pada hari ini, mari kita sama-sama lihat apakah maksud af'alullah. Maksudnya ialah setiap kejadian yang berlaku di alam ini adalah dengan kehendak Allah dan dengan arahan Allah Subhanahu wa taala. Antara contoh af'alullah ialah yang pertama, kejadian siang dan malam. Yang kedua, kejadian bencana alam. Yang ketiga, kejadian pasang surut lautan. Dan apa-apa sahaja yang berlaku di bawah kekuasaan dan arahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, apakah dalil af'alullah? Baik, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-16. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Dan ingatlah, tidaklah kami menjadikan langit dan bumi serta segala di antaranya secara main-main. Baik ya, sekarang marilah kita sama-sama perhatikan apa pula maksud af'alul ibad. Af'alul ibad ialah perbuatan manusia ataupun perbuatan hamba. Apa maksud perbuatan kita ataupun af'alul ibad? Iaitu setiap perbuatan dan tindakan berdasarkan kepada usaha dan ikhtiar manusia itu sendiri. Contoh af'alul ibad ialah yang pertama, contohnya perbuatan makan dan minum, sikap kita sama ada rajin ataupun malas. Semua-semua tu ialah pilihan daripada dalam diri kita sendiri. Dalil tentang af'alul ibad. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surah As-Saffat ayat yang ke-96. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah kata, sedangkan Allah yang menciptakan kamu dan perkara-perkara yang kamu lakukan. Maknanya di sini ialah apa-apa sahaja yang manusia lakukan adalah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak izinkan, maka tidak berlaku. Contoh lainnya di dalam perang Badar, bagaimana Allah Subhanahu wa taala membantu umat Islam sehingga menang. Sebagaimana di dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-17, Allah kata, "Wa ma ramaita idz ramaita walakinnallaha rama." Allah yang membantu. Baik ya, af'alullah daripada aspek kebijaksanaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia mempunyai kehendak dan kekuatan untuk membuat pilihan dalam kehidupan. Akan tetapi pilihan manusia itu akan berlaku dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak izinkan, maka tidak akan berlaku. Contohnya bagaimana kehendak Raja Namrud. Raja Namrud dia berkehendak membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Ibrahim tidak terbakar.
walaupun api itu sifatnya panas. Tapi kalau Allah tidak izinkan untuk menjadi panas, maka dia tidak panas. Nabi Ibrahim tadi ketika dicampakkan ke dalam api, Allah kata kepada api, sejuklah wahai api. Maka api itu sejuk dan Nabi Ibrahim tidak terbakar. Af'alul ibad terbahagi kepada dua. Yang pertama ialah ijbari. Ijbari ialah sesuatu perkara yang berlaku bukan atas pilihan dan kehendak manusia. Di sini bukan atas pilihan dan kehendak manusia. Contohnya seperti kecacatan anggota tubuh badan, warna kulit dan sebagainya. Yang kedua ialah ikhtiyari. Ikhtiyari ialah sesuatu yang berlaku atas kemahuan dan kehendak manusia. Makan, minum, tidur, berlari dan sebagainya. Hubungan di antara qada dan qadar dengan af'alullah dan af'alul ibad. Mari kita sama-sama lihat apakah maksud qada. Qada ialah pelaksanaan ketentuan Allah sejak azali lagi. Maknanya di sini qada ialah menjadikan berlakunya sesuatu tu mengikut ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah dah tetapkan. Kemudian proses berlaku ataupun kita kata qada ini adalah merupakan realisasi daripada qadar ya. Contohnya kejadian siang, kejadian malam, hidup, mati dan sebagainya. Manakala qadar ialah ketetapan yang Allah tentukan sejak azali lagi. Ini ialah ketetapan yang Allah memang dah tetapkan sejak azali lagi. Contohnya ajal, rezeki, buruk baik manusia dan sebagainya. Sebenarnya semua perkara yang berlaku kepada manusia ataupun yang akan berlaku kepada manusia adalah dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah dah tahu dah. Ya. Sebagai manusia, kita hanya perlu yakin bahawa Allah lah yang berkuasa dengan kudrat dan iradatnya. Dan apa yang perlu kita lakukan ialah kita boleh berusaha, kita boleh berikhtiar dan kita boleh berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walau bagaimanapun kita wajib beriman dengan qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala kerana kedua-dua ini adalah merupakan urusan Allah yang kita wajib beriman kepada kedua-duanya. Untuk pengetahuan anak-anak semua, qada terbahagi kepada dua. Yang pertama ialah qada mubram. Qada mubram itu ialah ketentuan Allah yang tidak dapat diubah dan ia pasti akan berlaku. Contohnya seperti ajal dan kematian. Manakala yang kedua ialah qada mu'allaq. Qada mu'allaq ialah ketentuan Allah yang tetap dan boleh berubah bergantung kepada sebab-sebab yang diusahakan oleh manusia. Contohnya seperti ada seseorang yang umurnya panjang. Sebab apa? Sebab dia rajin menghubungkan silaturahim. Hubungan antara qada dan qadar dengan usaha, doa dan tawakal. Yang pertama, dapat mengagungkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, hubungan yang kuat antara qada dan qadar serta doa. Yang ketiga, beriman kepada qada dan qadar tidak menafikan usaha dan tawakal. Dan yang keempat, menyedari akan kekurangan diri dan terhindar daripada sifat sombong. Berikut adalah merupakan beberapa aliran yang membahaskan tentang af'alul ibad. Yang pertama ialah Ahli Sunnah wal Jamaah. Yang kedua ialah Mu'tazilah.
Yang ketiga, Qadariyah. Dan yang keempat ialah Jabariyah. Mari kita lihat satu persatu berkenaan dengan perbahasan ini. Yang pertama ialah Ahli Sunnah wal Jamaah. Kita lihat dulu apa kata mazhab Al-Asy'ariyah. Mazhab Al-Asy'ariyah berpendapat bahawa Allah menjadikan kudrat dan iradat kepada manusia dan manusia diberi pilihan untuk melakukannya bersesuaian dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maknanya di sini mazhab Al-Asy'ariyah berpendapat bahawa manusia boleh pilih sama ada hendak melakukannya ataupun tidak. Namun semuanya bergantung kepada keizinan Allah Subhanahu wa taala. Untuk makluman pelajar-pelajar semua, mazhab Al-Asy'ariyah ini ialah mazhab yang diikuti oleh majoriti umat Islam daripada kalangan Ahli Sunnah wal Jamaah dari dulu sehinggalah kini. Seterusnya mari kita lihat pula pendapat mazhab Al-Maturidi. Pendapat ataupun mazhab Al-Maturidiyah berpendapat bahawa perbuatan manusia tertakluk kepada kudrat Allah Subhanahu wa taala. Manusia perlu berusaha, manusia perlu berikhtiar. Ya, mazhab Al-Maturidi ini hampir sama dengan mazhab Al-Asy'ariyah. Kedua-duanya menolak Mu'tazilah. Pendapat yang kedua ialah pendapat Mu'tazilah. Mu'tazilah berpendapat bahawa manusia berkuasa penuh melakukan sebarang perbuatan dengan kudrat dan iradat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendapat ini adalah pendapat yang sesat dan boleh merosakkan akidah umat Islam. Pendapat yang ketiga pula ialah pendapat Qadariyah. Ya, Qadariyah berpendapat bahawa manusia berkuasa penuh melakukan sebarang perbuatan tanpa ada hubung kait dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, pendapat ini nyata sesat dan merosakkan akidah. Dan pendapat yang keempat ialah pendapat Jabariyah. Aliran ini berpendapat bahawa semua perbuatan adalah dengan kehendak Allah semata-mata. Manusia tidak ada kuasa langsung untuk membuat pilihan. Dan seolah-olahnya manusia ini dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap perkara. Sebab pada pandangan mereka, manusia tidak ada pilihan. Dan pandangan ini adalah merupakan pandangan yang sesat dan boleh merosakkan akidah umat Islam juga. Dan yang terakhir ialah usaha dan tindakan bagi meningkatkan keimanan melalui pemahaman konsep af'alullah dan af'alul ibad. Yang pertama ialah dari sudut individu, sentiasa merenung tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, usaha, tawakal dan redha serta bersyukur dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dari sudut masyarakat pula, menganjurkan program kesedaran bagi ahli masyarakat yang menghadapi tekanan akibat musibah agar mereka yakin ada hikmah di sebaliknya. Dan yang ketiga ialah dari pihak negara menyalurkan bantuan kepada rakyat yang memerlukan apabila ditimpa musibah untuk mengurangkan bebanan mereka. Sama-sama ini Ustazah sertakan beberapa latihan pengukuhan. Anak-anak bolehlah cuba membuatnya, ya. Setakat ini dahulu Kembara Cinta Ilmu bersama Ustazah pada kali ini. Semoga perkongsian ini memberi manfaat untuk semua. Dan
Mudah-mudahan anak-anak dapat memahaminya dengan baik. Jangan lupa sila jawab soalan kuis yang Ustazah telah sediakan linknya di ruangan description di bawah.